Dan gerakan Batiniyah inilah juga yang telah menghancurkan agama Kristian. Bagi siapa yang mungkin minta maaf lah saya cakap macam saya seorang tahu. Tidak, saya tahu ramai di sini yang tahu dan mungkin tahu lebih daripada saya. Tapi saya mungkin setakat mengingatkan. Golongan Kristian tersesat sehingga menuhankan Nabi Isa juga kerana aliran Batiniyah. Raja Konstantin pada tahun 325 mengadakan satu perdebatan, perbincangan nak capai satu rumusan. Jesus Christ ni siapa? Manusia ke Tuhan? Jadi apa dia bawa Konstantin? Dia bawa satu teori dipanggil sebagai homoousion. Homoousion ni adalah satu teori yang asing daripada agama Kristian. Ia datang daripada Hermeticism, aliran Hermeticism, aliran Batiniyah sepanjang sejarah. Homoousion ni bermaksud sama zat. Jesus Christ and the Father share the same essence. Dia yang bawa bid'ah tu. Dan tahu tak mana asalnya homoousion tu punya bid'ah? Dia datang dari istilah logos. Logos ini datang dari falsafah Yunani. Mereka mempercayai bahawa logos ini terzahir daripada Tuhan dan sekalian alam terzahir daripada logos. Sebiji dengan konsep Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah. Saya tahu ini akan menggegarkan jiwa sebahagian orang. Mungkin ada yang marah, ada yang tidak setuju. Saya kena ulang sekali lagi. Konsep logos yang telah menuhankan Nabi Isa itu jugalah konsep yang sama yang diulang sebagai Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah dan konsep Nur Muhammad yang hari ini, sampai ke hari ini, cuba nak menolak Rasulullah daripada makam insan kepada makam uluhiyah. Secara perlahan-lahan. Dia sabar gerakan Batiniyah, dia sangat sabar. Kalau kami boleh rosakkan Yahudi, kalau kami boleh rosakkan Kristian, takkan umat Islam kami tak boleh rosakkan dengan cara yang sama. Bagi siapa yang ada latar belakang falsafah, saya cadang kaji tentang konsep homoousion, logos dan kaitan kuatnya dengan konsep hakikat Muhammadiyah yang diakui sendiri oleh Ibn Arabi dalam kitab Futuhat Makkiyah dia, bahawa konsep Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah inilah the first intellect ataupun logos yang dikatakan oleh mereka. Dia menyamakan, bukan saya. Bukan saya. Sebab tu bila kita guna konsep Nur Muhammad, Haqiqah Muhammadiyah, hati-hati. Kita cari mana akar, mana bermula di tanah Melayu ni. Siapa yang bawa masuk? Adakah ini tasawuf tahap tinggi atau sebenarnya penyelewengan tahap tinggi? Mana orang Melayu yang tak pernah dengar Nur Muhammad? Mana orang Melayu yang tak pernah dengar konsep Haqiqah Muhammadiyah? Konsep kalimah itu yang juga telah mencipta kekecohan di Khalifah Islam dulu, di Khilafah Islamiyah dulu. Konsep kalamullah, betul tak? Ingat tak kontroversi itu? Quran ni makhluk atau tidak makhluk? Tahu tak punca dia apa? Konsep logos itu juga. Sebab golongan Kristian datang kepada umat Islam, Yohanna Damaski, John of Damascus datang kepada umat Islam, dia tanya, kalamullah bukan makhluk. Umat Islam kata, kamu kata bukan makhluk. Dan Isa dalam Al-Quran dipanggil sebagai kalimatuhu. Jadi Isa makhluk ke bukan makhluk? Isa kalimah, Quran kalamullah. Kalau kalamullah bukan makhluk, adakah Isa makhluk? Goyang, umat Islam pada waktu itu tergoyang, tergoncang. Syekh Ramadan Al-Buti kata, aku pun pening macam mana ulama-ulama zaman tu boleh pening. Sedangkan penyelesaian dia sangat mudah sahaja. Kalimatuhu itu bermaksud kun fayakun. Yang dirujuk dengan kalimatuhu itu adalah kun fayakun. Jadi dia kata dia pelik kenapa umat Islam pada zaman itu tergoncang sampai jadi kontroversi besar. Jadi konsep logos itu telah dimainkan lama dan ditukar nama jadi Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah supaya umat Islam mendengar, oi, Haqiqah Muhammadiyah tak ada masalah. Tapi asal usulnya, tak maaflah, mungkin orang luar saja yang boleh bercakap macam ni. Sebab kita orang Melayu bila cakap sama diri kita berlapik sampai 10 lapisan sehingga makna asal hilang. Bila cakap secara tertutup kena beralas sampai 10 lapis. Secara terbuka pun kena beralas sampai 20 lapis. Akhirnya poin yang nak disampaikan tu tidak boleh sampai. Mohon maaf kalau cara saya begini. Tapi perlu disampaikan kepada masyarakat. Saya banyak menggunakan teknik shock therapy. Kejutan. Supaya kita, betul ustaz ni cakap. Kalau saya salah, saya mohon betulkan saya selepas ini. Kritik pandangan saya. Tunjukkan bukti. Jangan hanya kita kata ustaz ni siapa, ustaz ni siapa, ustaz ni siapa. Syekh saya kata lain, guru saya kata lain, syekh tarikat saya kata lain. Saya sudah sampai ke satu tahap, insya-Allah siapa saja yang ajak bermuzakarah tentang isu hakikat Muhammadiyah ni saya akan hadir.
Tak kira syekh tarikat mana, di negara Arab sekalipun, insya-Allah. Sebab perkara ini bukan perkara yang main-main. Ni isu logos dan ada usaha untuk menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.